khabar? Apa khabar semua? Malam ini kita bertemu lagi dalam program Tadabbur kita. Tapi pengganti kepada Ustaz Fazrul adalah Ustaz Muhammad Hafiz bin Hamzah. Cekap, equal cekap. Okay, beliau adalah penulis kepada buku-buku dia. Kalau saya listkan panjang sangat. Juga pengarah urusan Mind Excel Resources. Dia juga pengurus latihan dan pembangunan bagi Akademi Sinergi. Kalau siapa yang attend Tadabbur dan Tazakur, I think Ustaz Hafiz was the favourite, especially dalam online rasanya. Ramai yang suka, you are very clear, jelas, explanation, that you are very involved with the participants yang di dalam online. Kita yang dekat, yang hadir tu memanglah kita boleh rasakan your presence, tapi sampai yang online pun can feel your presence. And pada ketika ini beliau adalah juga tutor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya pun actually alumni Universiti Kebangsaan Malaysia. My first degree adalah daripada situ. Kita pun sekarang ni di RH Qiraat Center membuat tutor program untuk semua, untuk kebanyakan kita punya program bersanad. Jadi qiraat tu kita pun ada tutor program. In fact malam ni sedang berlangsung juga tutor program untuk riwayat Qulun. Okey, itu sedikit tentang Ustaz Hafiz Hamzah kita. Dia pun ada cara dia tersendiri dalam menjalankan syarahan untuk tadabbur ni. Jadi untuk next kita akan adakan setiap hari Selasa. Jadi dengan itu Selasa malam pukul 9. Kenapa pukul 9? Supaya kita semua dah settle Isya kita, sembahyang Isya. Lepas tu ajaklah kawan-kawan dan juga saudara mara seramai-ramainya untuk memasuki program ini. Tapi kalau ada problem ke, ada temu janji yang lain ke apa ke, boleh lihat di dalam YouTube RH Qiraat Center ya, untuk Ustaz Hafiz. So tanpa membazir masa pula Ustaz, saya serahkan majlis ini kepada Ustaz. Ahlan wa sahlan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayahanda, bonda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali jom kita membuka dan kita membaca bersama-sama surah yang selalu kita baca pun. Setiap hari kita baca paling tidak 17 kali, iaitu surah Al-Fatihah. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kalimah alhamdu, kita baca alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Selalu diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Adapun kalimah hamada itu sendiri, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ia bukan sekadar pujian, kerana kalau kita bercakap tentang kalimah, satu syakara, satu lagi hamada. And syukur itu biasanya boleh dilihat daripada perspektif apabila saya dapat sesuatu. Contohnya saya dapat makan
lauk ikan contohnya lah kan. Saya dapat, maka yang saya dapat itu lalu saya hargai, itu namanya syukur. Adapun pujian, pujian itu tidak semestinya apa yang saya dapat. Sebab itu karakter orang yang mampu untuk memuji Allah ini, dia adalah orang yang bukan sekadar memuji Allah ketika mana dia dapat. Kalau tadi syukur, alhamdulillah itu bukan hanya ketika mana dia dapat. Contohnya kalau katakan ada orang dia dapat rumah, contohnya. Tapi ada kawan dia dapat lagi rumah besar daripada dia. Contohnya macam tu kan. Ketika mana dia dapat rumah, itu pun dia puji Allah. Ketika mana kawan dia dapat pun, itu pun dia puji Allah. Kerana hakikatnya bukanlah tentang apa yang dia perolehi itu semata-mata, tetapi hakikat yang lebih besar adalah macam mana dia memuji terhadap yang memberi kepada setiap hamba-Nya di atas muka bumi ini. Maka orang yang mengucapkan alhamdulillah, dan kita baca setiap hari alhamdulillahi rabbil alamin, maka itu mendidik hati kita. Paling tidak, satu, kita sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, melatih diri kita untuk jauh daripada perasaan hasad dengki. Kerana berbalik kepada apa sekalipun, datangnya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom, bila kita cakap tentang segala puji bagi Allah, maka inilah antara natijahnya dalam kehidupan kita. Dan itu juga insya-Allah antara perkara yang akan kita lihat nanti terkait dengan ayat yang akan kita bicarakan pada malam ini. Insya-Allah kita masuk pada halaman yang ke-14, iaitu pada ayat 89 dan juga ayat 90. Oleh kerana kelas kita insya-Allah sekitar jam 9, saya fikir mungkin nanti kita ada ruang untuk kita berbincang supaya kita ada adjustment sedikit, kerana Aisyah boleh tahan hari kali ini sedikit lambat juga kan. Kalau macam saya lelaki, kalau daripada masjid itu mungkin terkejar-kejar sedikit lah. Tak apa, nanti kita tengok macam mana, dan insya-Allah sampai jam 10.30 boleh tak kita dalam sesi tadabbur dengan soalan. Maka saya nak mulakan dengan soalan pada malam ini. Soalan yang pertama, sila jawab dengan tepat dan benar, kan. Soalannya adalah di manakah ayahanda bonda pada malam ini berada sekarang? Ada kat mana sebenarnya? Boleh tak tulis sikit kat ruangan chat itu, bagi siapa-siapa yang ada dekat Zoom. Mari kita tulis sikit dekat ruangan chat, berada di mana sekarang. Ada mungkin di rumah, di Shah Alam ke, ada mungkin yang di tempat lain ke. Boleh tak kita tuliskan sedikit di ruangan chat? Itu soalan yang pertama. Masya Allah. Alhamdulillah, bonda Nabi Syah kita berada di Sentul, KL. Masya Allah, tabarakallah. Bonda Zakiah di Singapura. Oh, jauh di seberang sana. Masya Allah, tabarakallah. Bonda Nora di rumah Kelang. Masya Allah, Kelang. Kelang, orang tua saya di Kelang juga, kampung jauh. Bonda Nur Hamah, makcik di Subang Jaya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Subang Jaya tu besar juga tu. Adik saya dulu dekat Sambes. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana dengan yang lain? Oh, Masya Allah. Bonda Nasirah kita dari Perlis. Orang Perlis pun ada juga. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. So itu soalan untuk dijawab. Okay, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita lanjutkan ayat 89 dan juga ayat 90. Bonda Sarpiah daripada Kota Tinggi, Johor. Masya Allah. Saya dulu buat program keluarga angkat di Kota Tinggi. Sampai sekarang masih ada lagi lah. Jom kita lanjutkan ayat 89 dan juga ayat 90. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu dua ayat ini, insya-Allah. Halaman 14. Sekali lagi, halaman 14. Baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين Sadaqallahul azim. Baik. Ini ayat Al-Quran yang kita baca dalam bahasa Arab lah. Kan? Ada yang mungkin alhamdulillah faham baca yang Arab ni pun dah faham maknanya, tapi boleh jadi kalau saya mungkin tak berapa nak faham. Kan? Maka soalan yang pertama ketika mana kita dah baca dua ayat ini, kita tanyakan pada diri kita, apa makna ayat 89 dan juga ayat 90 surah Al-Baqarah ini. So apa maknanya? Mari kita tengok apa maknanya. Nak tahu makna, minimal kita rujuk dalam terjemahan yang sudah disusun dalam banyak terjemahan itu, dan ini antara lain yang kita gunakan insya-Allah. Baik. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, iaitu Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, iaitu kitab Taurat. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, iaitu Nabi Muhammad dan juga Al-Quran. Dan di sini dalam kurungan terus diletakkan Nabi Muhammad dan juga Al-Quran di sini. Mereka mengingkarinya. Maka dengan demikian, iaitu dengan sebab mereka mengingkari itu, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya, iaitu wahyu, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. So sekarang kita dah tahu dah makna ayat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita baca yang bahasa Arab itu, bila kita mula bertanya apa maknanya, kita dah mula kepada soalan yang pertama. Baik. Untuk lebih jauh daripada itu, mari kita cuba tanyakan lagi ayat ini tentang apa. Kita nak melihat daripada perspektif itu dahulu. Dan ayat ini yang kita sedang baca ini, dia tentang apa? Sebelum kita pergi kepada beberapa persoalan-persoalan yang lain nanti insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat ini dia bercakap tentang Al-Quran mengesahkan kitab yang ada pada, kalau cakap terkait dengan sini, orang Yahudi, iaitu kitab Taurat. Sedangkan orang Yahudi itu, kalau kita lihat secara ringkas dahulu,
ayat ini terkait dengan orang Yahudi. Dan mereka itu dulu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan ke atas musuh mereka. Dan cara mereka adalah dengan meminta agar didatangkan seorang nabi pembawa kitab. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, iaitu mereka bila dah dapat kitab dan mereka sudah dapat apa yang mereka minta, iaitulah seorang nabi, apa yang mereka buat? Mereka ingkar. Maka kesan dia apa? Mereka mendapat laknat Allah terhadap keingkaran mereka itu. Itu mesej yang kita dapat secara umum pada ayat 89. Dan apa mesej Allah pada ayat ini? Kita nak tahu lebih detail. Kalau tadi kita tengok terjemahan, sekarang kita nak memahaminya. Kita tanya lagi apa mesejnya. Ayat 90 pula, apa mesej yang ada dekat situ? Ayat 90, sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan diri sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka mengingkari Al-Quran itu kerana nak memenuhkan kesenangan diri sendiri. Kesenangan diri mereka itu kerana apa? Bukan kerana mereka tidak meyakini tentang adanya Nabi yang diturunkan. Mereka bukan tidak tahu tentang kebenaran yang diturunkan. Bahkan mereka sendiri dahulu pernah berdoa. Tetapi apa yang berlaku adalah kerana mereka dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Mereka berkehendak supaya biarlah datang daripada geng-geng mereka. Kan? Biarlah datang daripada kalau nabi-nabi sebelum itu kan daripada bangsa Yahudi itu. Mereka nak supaya yang kali ni pun sama juga. Tetapi mereka tak dapat seperti itu. Dan oleh kerana kedengkian mereka itu, maka mereka mendapat murka Allah bertalu-talu dan mereka mendapat azab yang di sini azab yang menghinakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka sekarang kita dah faham sedikit terkait apakah yang dapat difahami mesej secara umum daripada ayat 89 dan juga ayat 90 ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi dengan beberapa persoalan daripada dua ayat ini. Dua ayat ini kurang lebih kalau kita tengok dekat sini ada berapa baris? Dan Allahumma salli ala Muhammad ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris. Malam ni kalau kita kira di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 baris itu sebenarnya sampai tak separuh, dia tak sampai separuh lah. Sebab satu muka surat Al-Quran itu kebiasaannya kalau kita baca mushaf yang standard kita baca sekarang ini adalah 15 baris. So 15 baris, kalau 6 baris maksudnya dia tak sampai separuh, dia hampir separuh sahaja. So dengan 6 baris ayat yang ada pada malam ini, kita nak melihat beberapa persoalan. Kerana memang dengan kita mula bertanya, dan semakin kita banyak bertanya dan bertanya, semakin banyaklah mesej-mesej Allah yang dapat kita keluarkan daripada dua ayat ini, insya-Allah. Dan insya-Allah malam ini kita merujuk beberapa tafsir sahaja, insya-Allah. Dan daripada beberapa tafsir itu maka dapatlah kita melihat beberapa persoalan yang insya-Allah itu membantu untuk kita lebih memahami Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara kita selalu bertanya. Dan soalan yang kita nak kena tanya juga, kenapa kita nak faham Al-Quran? Kerana hujung-hujung nanti ada orang yang semakin dia faham Al-Quran, tapi dia semakin apa? Ada orang yang dia semakin faham Al-Quran, saya mungkin sebut ini trauma Quran. Dia ada trauma dia. Trauma ni pasal apa? Kerana ada orang yang dia semakin faham, dia tidak menjadi semakin tunduk. Tetapi semakin faham, semakin tumbuh tanduk pula. Dan dia tidak menjadi orang yang tawaduk.
Tapi dengan faham itu menyebabkan dia tengok orang ni tak betul, kan, dia tengok orang ni macam tak kena, dia tengok dialah yang terbaik. Sebab itu sumber untuk mendapat kemurkaan itu ada banyak, dan salah satunya adalah merasa kita sudah taat. Sebab itu hati-hati. Merasa sudah taat itu juga satu perkara yang kita nak kena hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad. Hujung-hujung ketika mana kita dapat berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita doakan daripada sekarang, ya Allah berikan kami kefahaman. Dengan kefahaman ini ya Allah, maka kami semakin dapat mengenalmu ya Allah. Ini kalam Allah. And so semakin kita dapat mengenal kalam Allah, harapnya semakin kita dapat kenal siapakah Tuhan kita. Itu yang pertama. Dan semakin kita kenal Tuhan kita, semakin bagus ibadah kita. Dan kerana apa? Yang ini ayat terkait dengan orang yang terdahulu. Ni perangai mereka ni. Ni orang perangai mereka. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Semenjak kejatuhan Islam 1924 sampailah sekarang, kita tidak bangkit lagi, dan bukan kerana Islam itu lemah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan bukan pula kerana mereka ini kuat, lawan kepada Islam itu kuat. Tak. Tapi kerana kita yang berjaya dilemahkan dengan pelbagai cara. Kita dilemahkan. Tengoklah balik sistem-sistem yang kita ada. So, macam mana cara fikir orang yang terdahulu ketika mana mereka baca Al-Quran, sentiasa mereka memikirkan macam mana nak memudahkan ibadah itu. Semakin mereka baca Al-Quran, semakin berfikir macam mana nak memperbaiki ibadah itu. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Khawarizmi misalnya, kita baca kitabnya, hari ini orang sebut Al-Jibra, Al-Jabar wal Muqabalah. Itu kitab Imam Khawarizmi. Khawarizmi menulis itu, tengok sebab dia tulis sebab apa. Sebab dia melihat matematik yang disusun oleh tamadun India sebelum itu bukanlah matematik yang mudah. Maka Khawarizmi mengeluarkan formula yang memudahkan kita untuk kita sebut hari ini belajar matematik. Dan beliau menulis kitab itu kerana banyaknya urusan umat Islam pada sekian zaman yang memerlukan kepada kemahiran untuk berkira-kira. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kerana ada keperluan untuk faraid, kerana ada keperluan untuk wasiat, kerana ada keperluan untuk hutang. Maka itu menyebabkan urusan umat Islam itu perlu kepada perkiraan, maka adanya penyusunan ilmu yang disebut sebagai Al-Jabar wal Muqabalah. Bahkan yang kita sebut huruf Roman, nombor-nombor yang kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu juga sebenarnya asasnya diasaskan oleh Khawarizmi. Beliau menulis itu berdasarkan sudut. Mengapa kosong itu bulat? Itu semua. Kerana apa? Orang terdahulu mereka selalu memikirkan bila semakin faham Al-Quran, apa perkara yang boleh memudahkan ibadah kita. Kena buat apa lagi ni? Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang terakhir, mudah-mudahan semakin kita faham Al-Quran, semakin kita jelas untuk memperbaiki akhlak kita. So itu saya bawakan sebagai soalan tambahan. Kenapa saya nak faham Al-Quran itu? Baik. Selanjutnya, tadabbur dengan soalan halaman 14 ayat 89 hingga ayat 90. Soalan, kita tengok ayat yang pertama yang kita lihat, ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kanu min qablu yastaftihun. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ila akhir ayat. Baik, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Kita baca ayat ni kan. Padahal sebelum tu mereka dah biasa dah. Mereka memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan ke atas orang-orang kafir, iaitu lawan mereka, iaitu musuh mereka. Baik, soalan dia apa?
apakah doa yang biasa diungkapkan oleh orang Yahudi dahulu? Kan? Rupa-rupanya kita bercakap tentang Bani Israel ini, mereka juga percaya dan mereka yakin tentang Tuhan dan mereka juga berdoa. Dan ini antara doa yang dibaca oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mereka biasa berdoa kepada Allah, wahai Tuhan. Ini bukan wahai Tuhan ni. Tuhan. Menangkanlah kami atas musuh-musuh kami demi nabi yang engkau sebutkan sifatnya di dalam kitab Taurat. Tengok, apakah intipati doa dia? Yang pertama, mereka minta untuk dimenangkan. Ini doa yang mereka baca. Dan minta untuk dimenangkan itu terhadap siapa? Terhadap musuh-musuh. Persoalannya siapa pula musuh mereka ini? Allazina kafaru, ke atas orang-orang yang ingkar. Dan ini nanti menunjukkan bahawa mereka yang berdoa ini mereka pun sebenarnya mendapat bimbingan. Baik. Dan yang ketiga, apa intipati dalam doa mereka ini? Demi nabi yang engkau sebutkan sifatnya di dalam kitab Taurat. So, ada 3 perkara yang kita boleh perhatikan dalam doa mereka. Satu adalah doa nak apa? Kan? Terhadap apa? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini menerangkan juga bahawa ada dalam kalangan Bani Israel itu sebenarnya mereka juga membaca kitab mereka dan mereka memahami isi kandungan kitab mereka. Demi nabi yang engkau sebutkan sifatnya. Dekat mana? Dalam kitab Taurat. Allahumma salli ala Muhammad. So ini soalan yang pertama bila kita baca wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Padahal mereka sebelum ni biasa berdoa. Apa doa mereka? Nah, sekarang kita dah baca dah. Dan apakah antara doa mereka dan apa intipati doa mereka ni? Tadi juga kita dah bincangkan. Baik. Ini yang pertama. Kita spesifik. Kalau tadi kita sudah faham secara umum, kita pergi secara spesifik pula. Yang pertama. Yang kedua, ayahanda bonda, sekiranya ada apa-apa persoalan nanti boleh raise hand lah, boleh raise hand ataupun boleh tuliskan dekat ruangan chat itu. Mudah-mudahan nanti kalau sempat dibaca itu boleh kita respon sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik. Mari kita teruskan. Sebahagian daripada ayat 89 dan sebahagian daripada ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah ke atas orang-orang yang ingkar itu. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah. Buruk sangat perbuatan mereka ni. Menukar kekafiran dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dengki bahawa menurunkan kurnianya, Allah turunkan kurnianya itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Baik. Berdasarkan ayat ini, maka apa soalan yang timbul?
orang Yahudi hakikatnya sudah mendapat petunjuk dan bimbingan. Tadi pun sudah kita bincangkan sedikit. Macam mana doa mereka itu menggambarkan bahawa mereka ini sudah mendapat petunjuk, mereka sudah mendapat bimbingan. Bahkan yang disebutkan dalam doa itu adalah seperti mana yang disifatkan oleh engkau dalam kitab Taurat. Maka mereka pun tahu apa yang ada dalam kitab Taurat itu. Hakikatnya mereka dah dapat petunjuk dan bimbingan. Lantas apakah yang menyebabkan mereka berpaling? Pasal apa? Dia tanya, pasal apalah yang nak pergi berpaling ni? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kalau tadi kita merujuk Al-Misbah, ini pun kita juga masih merujuk Al-Misbah. Baik, jawapannya apa? Betapa mereka itu bukanlah kerana tidak tahu, bukanlah kerana mereka tidak dapat petunjuk, tetapi yang menjadi sebab itu kerana ini, penyakit ini yang namanya dengki. Inilah yang menyebabkan sesuatu yang perlu diberikan perhatian kerana kemahuan agar kebaikan pada orang lain itu hilang, menyebabkan sekalipun sudah mengaku akan kedatangan Nabi, bahkan bermohon agar dikurniakan Nabi itu. Kerana ada penyakit dengki. Bukan kerana mereka tak tahu, bukan kerana mereka tak baca kitab mereka, tapi kerana ini bahayanya, dengki. Apa maksud dengki? Ini soalan tambahan pula lah. Kita tengok dengki, apa itu dengki? Saya ketika mana menyusun satu kitab daripada syair-syair itu, antara dalam syair itu menyebut tentang 25 penyakit hati dan juga penawarnya. Dan antara penyakit hati itu yang disebutkan salah satunya adalah dengki, dan didefinisikan dengki itu sendiri apa. Setiap penyakit itu dia ada definisi dia. Dan dengki itu maknanya apa? Dengki itu disebutkan dalam syair itu perasaan kita terhadap seseorang, kita tak boleh tengok dia ada kelebihan itu. Dan kita nak kelebihan ada pada orang tu hilang. Itu dengki. Tengok ada orang lebih sikit. Dia mula dengki. Dengki dia sehingga dia nak kelebihan ada pada orang itu hilang. Dulu ngaji sama-sama. Yelah, ngaji sama-sama. Tiba-tiba dia lagi berjaya pada saya. Dia tak suka orang tu lebih berjaya pada dia, dan dia nak kelebihan yang ada pada kawan dia tu hilang. Itu dengki. Dengki yang ada pada Bani Israel, orang Yahudi ni, adalah kerana bukan mereka tak tahu, tapi dia kerana mereka ada dengki, mereka tak nak. Kalau boleh dia tak nak. Kalau boleh kami pun tak ada Nabi pun, biar semua tak ada Nabi. Dia perangai dengki. Dan apakah penyebab boleh berlakunya persengketaan, boleh berlakunya permusuhan, boleh berlakunya dengki? Kerana salah satunya adalah bila kita berada di atas dunia ini, lalu kita meletakkan dunia di antara kita. Ni A, tak maaf lah ya, saya kira orang lidi je. Ni B. Apabila di tengah-tengahnya diletakkan dunia. Dunia ini sempit. Sebab itu, siapa yang meletakkan kesempitan di antara kedua-duanya, maka timbullah apa yang disebutkan sebagai kedengkian, apa yang disebutkan sebagai permusuhan. Hari ini kita ada teknologi. Adakah teknologi ini menyebabkan kita semakin terbuka ataupun kita sebenarnya jadi yang semakin sempit? Itu kena cek balik lah, kan? Kalau kita kata kita semakin hebat dengan teknologi, cek balik, adakah kita lebih hebat daripada Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari 200,000 hadis dhaif itu dia hafal. 100,000 hadis sahih itu dia hafal. Bukan sekadar hafal matanya, bahkan dia hafal an. Hari ini nak hafal hadis arba'in yang 40 tu pun dah berasak kepala, kan, kitab Imam Nawawi tu, kan. Dan apatah lagi nak hafal hadis-hadis seperti mana yang dihafal oleh Imam Al-Bukhari. Sepatutnya dengan teknologi yang kita ada pada hari ini, kita lebih hebatlah daripada Imam Al-Bukhari. Tapi kenapa tidak macam tu lagi?
Kan? Mengapa belum? Saya tidak kata tak boleh. Bukan kita tak boleh jadi macam tu. Kenapa belum lagi macam tu? Itu yang kita nak berikan perhatian. Betapa kita sedang menuju kepada kesempitan dunia. Siapa yang menuju kepada kesempitan dunia atau sempitnya dunia, maka banyaklah perkara-perkara yang lemah yang akan hinggap pada diri dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu hari ni kalau kita ni ada gadget kan, saya ni kan. Gadget ni kena guna juga. Saya pun guna juga gadget ni. Tapi kena seimbangkan. Semakin kita banyak melihat ke bawah pasal banyak tengok handphone tu, carilah masa untuk kita melihat ke langit. Kan? Kita kalau ajak orang tengok langit, bergaduh tak? Tapi aku tak boleh tengok langit. Pasal apa aku tak boleh tengok langit ni? Mana boleh? Langit tu luas, tak ada siapa pun nak bergaduh. Tengoklah. Tengoklah. Susun ramai-ramai tengok langit. Tak ada orang nak bergaduh kerana luasnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bila kita melihat kepada sempitnya dunia ini, maka banyaklah berlaku permusuhan. Maka apa yang berlaku kepada orang Yahudi dahulu adalah kerana mereka menuju pada sempitnya dunia. Sampaikan mereka menjual diri dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan. Allah dah turunkan Al-Quran, Allah dah datangkan Rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana mereka menuju kepada sempitnya dunia, mereka dengki, maka mereka tidak menerima kebenaran. Maka hari ini pun sama je. Dan jangan kata Yahudi dahulu je. Hari ini pun sama je. Hari ini terkadang kerana kita itu datang bukan daripada geng kita. Itu datang bukan daripada kelompok kita. Itu bukan datang daripada orang yang kita suka. Kan? Walaupun itu kebenaran, maka kita menolaknya mentah-mentah. Pasal apa? Ini dengki ini. Allahumma salli ala Muhammad. So ini adalah panduan apabila kita baca ayat 89 ini dan juga ayat 90. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka apakah tindakan kita? Berhati-hati, sungguh-sungguh berhati-hati kita terhadap penyakit dengki ini. Dan bersungguh-sungguh kita terhadap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sempitnya dunia ini. Sebab itu belajar kita untuk melihat luasnya alam ini. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti panjang perbincangan tentang itu. Kerana bila melihat kepada apa yang banyak berlaku pada hari ini, kerana kita umat Islam, saya selalu sebutkan Nabi SAW umur 55 tahun. Dan itu peperangan yang pertama. Dan saya tak tahulah kalau saya umur 55 tahun nanti macam mana kan. Dan entah larat entah tak larat nak pergi kalau perlu berperang itu. Betapa barakahnya umur itu. Itu yang pertama. Dan kita ini kalau betul-betul belajar dan betul-betul soleh, sepatutnya dunia ini sudah kembali ke tangan umat Islam. Dan itu antara cara fikir bila kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kerana apa? Masih belum kembali Islam ke tangan orang Muslim, ke tangan orang Islam. Kerana apa? Wallahu ta'ala alam, boleh jadi kita semakin belajar tapi tidak semakin soleh. Sebab tu kita harapkan ni semakin kita belajar, kita semakin soleh. Dan semakin kita tidak menjadikan dunia sebagai kegundahan dan juga keresahan kita. Baik, selanjutnya yang ketiga. Tadi yang kedua kan. Kita tulis sikit yang kedua. Tadi tak tahu pula yang kedua. Yang ketiga, soalan yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Baik, soalan. Apakah sebab kekufuran orang-orang Yahudi? Apa sebab kufurnya orang Yahudi? Maka ini dalam Al-Alusi. Dalam Al-Alusi menyebutkan
Allahumma salli ala Muhammad. Kekufuran mereka hanyalah kerana kedegilan mereka yang merupakan hasil daripada perasaan hasad dengki dan bukannya kejahilan mereka. Ini apa yang disebutkan oleh Al-Alusi ini pun lebih kurang macam tadi. Iaitu penyebab kekufuran mereka itu ia adalah hasil daripada hasad dengki. Bukannya daripada sebab kejahilan mereka itu. Bukan yang ini. Tapi kerana ini. Ini bahayanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu nak kena nak kena jaga-jaga betul-betul kan. Tentang dengki ini. Dengki ni memang kena jaga betul-betul. Allahumma salli ala Muhammad. Ini menjadikan mereka lebih layak lagi untuk menjadi tercela. Kerana sekiranya kekufuran mereka adalah disebabkan kejahilan. Ini ada perbincangan kan kalau kita lihat ayat yang sebelum itu. Kalau kufur itu disebabkan jahil, maka itu masih lagi boleh dimaafkan. Sebab itu orang yang mengetahui cabarannya itu lebih besar. Sekali lagi ya. Orang yang mengetahui cabarannya itu lebih besar. Sebab apa? Sebab ini. Kalau orang yang tak tahu, itu masih lagi boleh dimaafkan. Sebab itu kalau hari ini kita dicemuh oleh orang yang tidak beriman, kita tidaklah marah seperti mana kita marah kepada orang yang beriman dan orang yang mengetahui. Sebab apa? Orang yang macam ni memang mereka tak tahu. Maka orang yang tak tahu, orang yang jahil itu masih lagi boleh dimaafkan. Tapi yang kita takut sangat-sangat adalah pada orang yang mereka tahu tapi mereka menyembunyikan pengetahuan mereka dek kerana ini hasad dengki. Hasad dengki ni dia ada pada bila-bila zaman pun ada. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Allahumma salli ala Muhammad. So ini ada dua mesej yang kita dapat. Satu adalah kufur mereka itu adalah daripada produk dengki. Kan? Kufur itu adalah daripada produk dengki. Kufur daripada produk dengki ini lebih bahaya daripada kufur yang terhasil daripada produk jahil. Produk jahil, orang yang tak tahu ketika mana diberitahu, itu insya-Allah lebih mudah untuk terima. Tapi produk kufur yang terhasil daripada dengki, ketika mana diberitahu, mereka bahkan menolak apa yang mereka tak tahu itu. Ini yang sangat mencabar ni kan. So itu yang ketiga. Malam ini persoalan yang terkait dengan falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Sempat baru 3 soalan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang lain, ada apa-apa persoalan? Allahumma salli ala Muhammad. Saya stop dulu sekejap. Ayahanda bonda mungkin ada apa-apa persoalan ataupun perkongsian sebelum kita teruskan sedikit lagi insya-Allah. Setakat ni semua okey ke? Boleh tak kalau okey tuliskan nombor 5 dekat ruangan chat itu. Ayahanda bonda sekiranya okey tulis nombor 5 dekat ruangan chat. Alhamdulillah. Tuan Raja Azmi juga ada, masya-Allah. Bonda Nabi Syah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Masih lagi 5. Alhamdulillah. Harapnya 5 lah kan. Kalau tak okey ustaz, kalau tak okey tak payah tulis. Yang okey tulis nombor 5. Tak. Kalau tak okey tu boleh bagi tahulah apa perkara nanti insya-Allah kita perbaiki sama-sama insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Baik, kita ada 34 orang di Zoom termasuk saya, dan InsyaAllah kita ada juga di YouTube itu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan beberapa persoalan yang kita dah timbulkan tadi. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Ada beberapa persoalan lagi insyaAllah. So, kita tengok sedikit dekat dalam nota kita ni. Kita lihat soalan yang keempat pula. Ini daripada ayat yang ke-90. Yang keempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم فباءوا بغضب على غضب. Kalau kita tengok dekat sini, kerana itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Macam mana tu? Ini kemurkaan yang bertimpa-timpa. Faba'u bighadabin ala ghadab. Ghadab ala ghadab. Dulu kita biasa dengar nur ala nur, cahaya atas cahaya. Ini ghadabin ala ghadab. Faba'u bighadabin ala ghadab. Mereka itu mendapat murka yang bertimpa-timpa, kemurkaan atas kemurkaan. Baik, soalan. Sesungguhnya balasan yang diberikan adalah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Balasan daripada Allah itu sentiasa setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Terangkan konsep ini berdasarkan ayat di atas. Apa konsepnya? Baik, Ibnu Katsir menyebutkan. Jawapannya apa? Disebabkan kekufuran datang daripada rasa permusuhan dan hasad dengki. Tadi kita dah bincang kan? Kufur itu dia boleh jadi datang oleh kerana orang itu jahil. Dia memang tak tahu. Maka dia kufur. Maka dia tertutup. Kafara itu maksudnya tu tutup. Itu maksud kafara, tutup. Kufar ada juga diterjemahkan dalam Al-Quran sebagai petani. Dan itu menarik juga untuk dibincangkan, tapi bukan dekat sinilah. Nanti kalau sampai ke bincangan tentang tersebut tentang kenapa dipilih perkataan kufar pada ayat tersebut terkait dengan petani. Ini tentang dunia kan. Kenapa disebutkan tentang petani dengan kalimah kufar? Apa kaitan kufar dengan kafir dengan petani? Kan. Itu mungkin lebih jauh lah dia punya persoalan itu kan. Tapi sangat menarik. Kan. Kenapa tak gunakan kalimah fallah? Petani dekat situ. Sangat menarik. Ditutup. Kafara itu tertutup. Ada orang yang dia tertutup daripada kebenaran. Satu adalah kerana dia jahil. Tapi dia tertutup daripada kebenaran. Dia kerana apa? Disebabkan permusuhan dan juga hasad dengki daripada apa? Sikap takbur mereka. Ini disebutkan dalam Ibnu Katsir. Dalam bahasa yang sedap sikit kita dengar, penyakit hubris. Hubris. Ni penyakit yang dulu sudah menjatuhkan iblis dek kerana kesombongan dia, dan inilah penyakit yang terus-menerus akan menjatuhkan siapa sahaja yang ada penyakit ini. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam menyingkap tabir ilahi kita bincangkan tentang kesombongan itu hanyalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Antara asma'ullahul husna itu, dan kita membicarakan tentang hal tersebut. Sikap takabur ini sangat bahaya. Sebab itu maka bertambahlah bagi mereka kehinaan dan kecelakaan.
baik di dunia ataupun di akhirat. Sebab itulah kemurkaan Allah itu faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka itu mendapat kemurkaan bertimpa-timpa. Sebab itu kita kena cek balik kita. Jangan sampai kita menolak kebenaran kerana yang pertama takbur dan seterusnya lahirlah perasaan dengki yang akhirnya menimbulkan permusuhan dan menyebabkan terus berada dalam keadaan yang tertutup daripada menerima kebenaran. Kalau ini berlaku kepada kita, ini memang kena hati-hati sangatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sering berlaku kepada orang yang bukan kerana mereka tak tahu, tapi kerana mereka tahu. Sebab itu pengetahuan itu, sebab dulu disebutkan tentang menghafal itu. Bob itu ada disebutkan dengan dhabtul kitab, dengan dhabtus sadr. Ada orang yang hafalannya di peringkat kitab. Ada orang yang hafalannya itu lebih jauh, bukannya di peringkat ini. Kita kalau sebut tentang hafal, ingat kita kat sini. Tapi rupa-rupanya dalam istilah yang lebih itu adalah di sini. Hafalan di peringkat dada itu. Itu lebih jauh lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. So ini soalan yang keempat. Maka berhati-hatilah terhadap penyakit takbur, berhati-hatilah terhadap penyakit dengki, hasad yang boleh menimbulkan permusuhan sehingga kita tertutup untuk menerima kebenaran. Ya Karim, ini kena jauhkan betul. Kalau kita nak pergi pada amal, kan tuliskan. Siapakah yang kita ada perasaan dengki terhadap dia? Kan? Siapakah? Kalau ada dalam diri kita ni perasaan dengki terhadap orang tu, kena buang cepat-cepat. Dan kalau tidak, kita memang takkan boleh untuk match, takkan boleh dekat dengan orang macam tu. Baik, itu yang keempat. Yang kelima. Soalan yang kelima. Ada berapa soalan lagi? Ada 1-2 soalan lagi insya-Allah. Baik, soalan yang kelima. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Shadaqallahul azim. Kerana itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Baik. Kalau tadi kita sudah melihat daripada Ibnu Katsir, ini persoalan dan juga jawapannya daripada As-Sa'di. As-Sa'di ni boleh rujuk tafsir As-Sa'di sendiri. Baik. Soalan dia apa? Mengapakah orang Yahudi mendapat kemurkaan yang bertimpa-timpa daripada Allah? And why? Kenapa dapat kemurkaan yang bertimpa-timpa? Baik, Allah melaknat mereka dan murka terhadap mereka bertimpa-timpa. Kerana apa? Banyaknya kekufuran mereka. Satu. Tadi kita dah bincang tentang kekufuran itu berlapis-lapis. Kan? Bermula daripada sikap takbur itu. Bukan mereka tak tahu. Mereka tahu. Tapi kerana takbur. Dan terus menerusnya syakwa sangka mereka terhadap kebenaran. Dan terus menerus syakwa sangka mereka terhadap kebenaran. Yang kedua. Dan yang ketiga, kerana kesyirikan mereka. Maka dalam keadaan itu mereka terus mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah jatuhkan kepada mereka ini, orang Yahudi, kemurkaan yang ditimpakan Allah itu bertingkat-tingkat. Kerana ini, kekufuran mereka tadi kita dah bincang beberapa level kekufuran mereka itu, dan itu menyebabkan mereka dalam keadaan terus menerus syak. Di sini disebut syakwa sangka. Tapi yang lebih tepat itu kalau dalam Al-Quran kita menyebutnya sebagai raib. Dia ada beza antara raib dan juga syak. Raib ini adalah
ragu juga. Syak ini juga adalah ragu juga. Syak ini dia punya pintu dia adalah tak tahu. Sebab itu jalan nak menghilangkan keraguan di sini adalah dengan bagi tahu. Maka apabila dia dapat tahu, maka dia hilanglah keraguan dia. Ini syak. Adapun raib, di sini pintunya bukan tak tahu. Kan? Di sini pintunya adalah kerana hasad. Raib ini, pintunya hasad. Apabila pintunya adalah hasad, yang nak dihilangkan itu bukanlah tentang tahu semata-mata. Kerana kalau diberi tahu sekalipun, ia masih belum tentu mendatangkan, boleh menghilangkan keraguan itu. Ini raib. Dan mereka terus menerus dalam keadaan raib itu. Ini yang kita khawatirkan. Sebab itu Allah timpakan kepada mereka kehinaan yang bertimpa-timpa. Dia ada orang macam ni. Dia tak tahu, lalu dia tanya, kemudian dengan jawapan itu, dia tahu maka hilanglah dia punya keraguan. Satu lagi orang, dia sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu, tapi permulaannya memang dia tak suka pun. Sebab itu bagi tahulah dengan dia apa sekalipun, dia tetap, alah, cakap je tu, macamlah kita tak tahu dia. Dia mula buat perangai macam tu kan. Itu perangai kalau orang yang di peringkat raib. Sebab itu raib ini lebih mencabar untuk diuruskan berbanding dengan orang yang sekadar di peringkat syak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka yang kelima adalah mengapakah orang Yahudi itu Allah timpakan kemurkaan kepada mereka bertimpa-timpa? Maka jawapannya adalah kerana ini. Satu, kerana banyaknya kekufuran, kerana syakwa sangka yang berterusan dan juga menyebabkan mereka terus syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita dah sampai kepada persoalan yang kelima. Kita 2 ayat, tapi dengan 2 ayat ini sebenarnya banyak persoalan yang dapat kita ambil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So kita ada insya-Allah berbaki 2 soalan lagi. Ada 2 soalan. Insya-Allah ada 2 soalan lagi, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, setakat ni adakah saya terlalu laju ataupun masih boleh diikuti? Kalau naik kereta api tu takut tertinggal pula kan, ataupun kalau naik bas tu dia takut terlalu cepat nanti tertinggal dekat stesen mana-mana. Alhamdulillah masih steady. boleh follow insya-Allah. Saya khawatir dia agak laju. Dan harapnya tidaklah terlalu perlahan sangat. Boleh diikuti, alhamdulillah. Baik. So yang lain juga harapnya boleh ikuti insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita ada berbaki 2 soalan lagi. Boleh kita telusuri 2 soalan lagi. Dan 2 soalan yang berbaki ini saya lebih melihat kepada karakter bahasanya di situ insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, okey, boleh diikuti alhamdulillah. So jom kita teruskan. Ada berbaki 2 soalan insya-Allah. Baik. Ayat yang ke-90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghya an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Sadaqallahul azim.
Baik. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka, iaitu menjual diri sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan. Kerana apa? Dengki mereka bahawa Allah menurunkan kurnianya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Kerana itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Baik. Daripada ayat ini maka timbul persoalan. Ini kalau kita lihat daripada perspektif bahasa sikit. Mengapakah digunakan fi'il madhi di sini? Ishtarau. Bi'sa mashtarau. Alangkah buruknya mereka yang menjual dirinya sendiri. Ishtarau. Baik. Kenapakah pada kalimah ishtarau itu digunakan fi'il madhi? Why? Manakala pada kalimah ayyakfuru, ayyakfuru, di sini digunakan fi'il mudhari'. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Habanakah. Dia menulis tentang 40 kaedah. 40 kaedah tadabbur. Tadabbur ni ada 40 kaedah. Bukan 40 kaedah itu yang ni lah. Ada yang lain menulis 30 kaedah. Dan ada yang menulis sampai 50 kaedah. Betapa ulama dahulu sudah menyusunkan kaedah-kaedah tadabbur ni banyak sebenarnya. Dan antara yang dapat difahami itu adalah apabila sesuatu perkataan itu menggunakan fi'il madhi dan apabila satu perkataan itu menggunakan fi'il mudhari'. Dan itu menyebabkan kita ambil cakna jugalah bila baca Al-Quran. Dan di sini ayyakfuru. Anzalallah, ini fi'il apa ni? Ayyunazzilallah, ini fi'il apa ni? Maka kita akan selalu melihat ini fi'il apa. Dan bila ada fi'il madhi mudhari' itu ada fungsinya. Antara fungsinya, baik kita lihat di sini jawapan dia. Baik. Kata ishtarau ataupun telah menukar ataupun menjual itu digunakan dalam bentuk kata kerja masa lampau. Fi'il madhi ini adalah past tense. Itu untuk menunjukkan bahawa penolakan tersebut telah terjadi sebelum turun ayat ini. Sikap orang Yahudi yang memang menolak kebenaran itu, mereka bukannya tolak bila ayat ni turun baru mereka tolak. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum, tak. Bahkan mereka sudah pun menolak sebelum turun lagi ayat ni. Memang itulah karakter mereka. Yakni penolakan terjadi begitu tersebar berita kedatangan seorang nabi yang bukan daripada kelompok Bani Israel, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Seperti mana diketahui ayat ini turun di Madinah. Ini ayat yang kita sedang baca ini adalah ayat Madaniyah. Dan ayat yang turun di Madinah. Sedangkan orang Yahudi mereka dah tahu dah tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan mereka dah tahu dah Nabi Muhammad itu adalah bukan daripada kelompok mereka, bukan daripada geng keturunan mereka, itu bukan dekat Madinah. Dekat Mekah lagi mereka dah tahu. Tapi ni ayat Madaniyah. Sebab itu kalimahnya adalah ishtarau. Sebab itu bila Al-Quran menggunakan past tense adalah antara lainnya nak menunjukkan tentang sesuatu itu telah tetap. Memang itulah dia. Itu salah satu bila kita cakap tentang fi'il madhi. Dalam kita mentadabburi Al-Quran. Dia tidak semestinya, dia ada beberapa lagi. Tapi itu adalah antara salah satunya. Memang dah tetap dah mereka ni, itulah perangai mereka. Bukan kerana ayat ini turun baru mengesahkan tentang itu, tak. Memang daripada dulu mereka ni dah tolak. Sebab tu digunakan di sini dengan kalimah fi'il madhi, ishtarau. Baik. Selanjutnya, di sisi lain kata ayyakfuru. Ayyakfuru.
di sini mudhari'. Jadi sebut present tense. Apa yang berlaku sekarang plus akan datang. Ini mudhari'. Fi'il mudhari'. Saya kira ini perkara-perkara yang dah biasa pun kita bincangkan. Jadi kita sebut sekali lagi. Mudhari', apa kesan apabila sesuatu ayat itu disebutkan dalam bentuk mudhari', iaitu dia berlaku sekarang dan akan datang. Dan antara lainnya memberi kesan kepada kita bahawa satu perkara itu bila disebut dalam bentuk mudhari', maka ia apabila dia berlaku, karakternya bukan dulu sahaja, tetapi dia akan berlaku sekarang dan selama-lamanya. Itulah apabila kita baca tentang mudhari'. Itu salah satu daripada karakter saja, ada banyak lagi. Tapi poin dia kat sini apa? Ditampilkan dalam bentuk kata kerja masa kini dan datang, iaitu mudhari', untuk mengisyaratkan bahawa kekufuran mereka kini terjadi dan akan terus berlangsung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ini kalau kita mula baca Al-Quran dan kita mula melihat tentang fi'il ini. Kalau kita dapat tengok fi'il madhi mudhari', madhi mudhari', madhi mudhari', madhi mudhari' dalam Al-Quran ni pun sudah banyak memberikan kesan kepada kita. Kenapa dekat sini Allah gunakan kalimah dalam bentuk madhi? Kenapa dekat sini Allah guna kalimah dalam bentuk mudhari'? Maka itu dia akan menyebabkan, kalau kita faham sedikit dengan kaedah tadabbur itu, inilah antara kesan dia. Satu, madhi nak bagi tahu memang itulah tetap yang dah berlaku. Satu. Yang kedua, mudhari', sekiranya perkara itu berlaku dahulu, dia bukan sekadar dahulu, bahkan dia akan berterusan sampai bila-bila. So kita dah boleh lihatlah dalam Al-Quran nanti. Macam mana nak tahu madhi mudhari'? Tadi saya tengok dekat dalam iklan tadi ada banyak kelas bahasa Arab pun ada, kelas qiraat pun ada. Subhanallah, ada banyak kelas-kelas itu. Maka saya yakin insya-Allah yang ada bonda memang tak ada masalah lah untuk terus belajar dekat situ kan. Bahkan insya-Allah yang dekat sini pun ramai yang mahir pun dengan hal tersebut insya-Allah. So Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita melihat kali ini dalam perspektif madhi dan juga mudhari'. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri. Ishtarau bihi anfusahum, dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah. Ay yakfuru. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, selesai kita memahami persoalan yang ke-6. So yang ke-6 ni kita lihat sedikit daripada perspektif bahasa lah. Dan yang terakhir, insya-Allah pada malam ini kita nak lihat satu lagi ayat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih lagi pada ayat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Shadaqallahul azim. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan kurnianya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-Nya. Kerana itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Soalan, kita baca dalam Al-Quran kan ada azabun alim, tapi kat sini azabun muhin. Mengapakah di sini menggunakan
kalimah azabun muhin. Azab yang menghinakan. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tertanya-tanya juga, kenapa dekat sini azabun muhin bukan digunakan dengan kalimah yang lain? So, Al-Quran ni menarik bila kita memerhatikan setiap kalimah kan. Bahkan ada ulama yang bukan sekadar memerhatikan setiap kalimah, mereka memerhatikan setiap huruf itu. Dan itu boleh timbul sekian banyak persoalan lagi. Kan? Jom kita tengok. Kenapa guna azabun muhin? Why? Kenapa tak guna kalimah yang lain? Kenapa tak guna azabun alim? Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, walil kafirina azabun muhin, iaitu bagi orang kafir siksaan yang menghinakan. Ini mengandungi erti bahawa seksa itu tidak hanya pedih dan keras. Dan siksaan, ada siksaan yang memang kita dapat melihatnya pedih dan keras. Contohnya kalau kita diberikan video tentang macam mana orang disebat. Sampai tertanggal kulit dia, contohnya kan. Itu adalah siksaan yang pedih dan juga keras. Tetapi nak bagi tahu, ada lagi siksaan dia tidak hanya pedih dan keras tetapi juga menghinakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dahlah diseksa dengan cara yang keras. Dan kemudian viral pula. Keluar dekat tengah masyarakat. Inilah muka yang aku tengok ni, viral ni muka ni. Kan? Nak beli dekat kedai pun orang tak nak bagi barang. Kalau bagi barang dekat ni, awak lebih baik tak payah hidup lah. Kan? Dah buat salah macam ni. Uish, kita rasa macam mana kan? Tak tahu nak sebutlah rasa macam mana. Kan? Dahlah azab tu sakit. Kan? Kena pukul dia tu. Kemudian dekat tengah-tengah masyarakat, orang pula tak terima kita. Kan? Ya Karim. Saya tak tahulah macam mana kan perasaan dia. Dia menggugah hati dan juga menggugah jiwa raga kita lah. Jiwa dan raga. Baik, sehingga kan siksaan tersebut menimpa totalitas masing-masing yang diseksa. Dia bukan hanya menyeksa raga sahaja, tapi dia menyeksa jiwa juga. Luar dalam terseksa. Allahu Akbar. Macam mana rasa kalau luar dalam terseksa? Ada orang dia terseksa luar je. Tak apalah. Yang penting dekat dalam ni boleh tenang lagi. Kan? Tapi ada orang yang dia terseksa luar dan dalam. Ya Allah. Allah menggunakan kalimah azabun muhin. Nak berikan gambaran betapa yang diseksa itu bukan hanya jasmaninya sahaja, tetapi yang diseksa itu termasuklah perasaan mereka sekali. Sebab itu, mereka tengok Nabi sakit je hati. Kan? Sampai hari ni pun mereka tengok Islam sakit je. Kan? Sakitnya tu di mana? Di sini. Sakit hati tu dia belum apa-apa lagi berlaku, dah sakit hati, itu dah terseksa. Dan apatah lagi kalau sakit dan juga diperangi, dan sakit dan kemudian mendapat azab yang menyeksakan fizikal, itu lebih-lebih lagi lah. Sebab itu memang terkadang seksa yang menghinakan dan yang menyakitkan hati itu lebih berat dipikul daripada seksa yang hanya menyakitkan badan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kesan apabila kita melihat ayat Al-Quran. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Satu, kemurkaan itu dah bertimpa-timpa. Dan bagi mereka itu, Allah sebutkan lagi, azabum muhin. Azab secara menyeluruh, luar dalam. Perempuan, kalau kita baca ayat ini, yang pertama, bila kita baca dalam keadaan kita kenal siapa Allah. Kita akan amat gerun.
Ya Allah, cukuplah kan, hari ni Allah bagi COVID je kan. Itu pun Allahumma salli ala Muhammad. Itu menyebabkan kita kenal Tuhan kita siapa. Allahumma salli ala Muhammad. Terseksa jiwa dan raga. Apatah lagi hari ni angka semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan kemudian kegelisahan pula dalam kalangan umat Islam khususnya. Dah lah nak Ramadan, dah nak raya lagi, tak kalah raya dekat rumah lagi. Tak kalah tak boleh jumpa anak lagi. Kan? Dia dah mula dah timbul kebimbangan itu. Itu baru terseksa jiwa tu. Belum tak boleh buat lagi nanti. Bukanlah tak, ini nak bercakap tentang bila kita kenal Allah, maka Allah sebut tentang faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Ini menyebabkan kita rasa ya Allah, saya tak nak ya Allah jadi macam ni. Yang kedua, ini menyebabkan kita amat berhati-hati dengan ilmu. Kerana ilmu itu tujuannya adalah untuk semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan untuk semakin kita jadi semakin bertanduk seperti mana iblis. Kita tak nak jadi macam tu. Semakin tahu bukan menyebabkan kita rasa kitalah yang hebat, tapi semakin kita tahu kita semakin tunduk. Sekali lagi kita tak nak, kita sakit hati masa sendiri kan. Tengok orang pandai, tengok orang mungkin berbeza pandangan dengan kita. Kita sakit hati masa sendiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Itu kalau baca tentang macam mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi misalnya. Macam mana dia menutup pemerintahan masa itu Ismailiyah di Mesir. Kan Al-Azhar juga dikuasai pada masa itu. Bukanlah dengan meniupkan api kebencian dan bukanlah dengan meniupkan semangat peperangan, tak kan, walaupun berbeza fahaman, tapi apa yang dibawakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah ketika mana dia memerintah ketika itu di Baitul Maqdis, Allahumma sorry itu, dan kemudian macam mana Mesir itu dikembalikan pemerintahannya kepada Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan cara yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukanlah dengan menimbulkan peperangan, bukanlah dengan menimbulkan kebencian, tetapi yang pertama dia ajar adalah macam mana menguruskan perbezaan mazhab ataupun menguruskan perbezaan pandangan. Sebab itu pada zaman beliau itu dibina tempat-tempat yang kalau orang ini fahamnya begini, kau belajar kat sekolah ni. Kau fahamnya begini, kau belajar kat sini. Kau fahamnya begini, kau belajar kat sini. Yang akhirnya sesama mereka berdebat atas dasar ilmu, kan. Sebab itu juga jadi satu fitnah juga hari ini apabila ahli ilmu berdebat dalam kalangan orang awam yang tidak faham. Itu juga satu perkara yang kita nak kena perhalusi balik. Apakah perdebatan ahli ilmu di kalangan orang awam itu satu perkara yang bagus, dan kerana dulu kalau perdebatan ahli ilmu itu dia amat tertutup, kan, kerana nak menjaga nilai keilmuan. Pasal kalau ilmu dinilai oleh orang yang tak ada ilmu, kesannya nanti berantakan. Tengok macam mana. Dan kerana itu mampu untuk diuruskan perbezaan, sehingga tidak tumbuh tanduk mengatakan akulah yang paling benar, engkau salah, tapi menyebabkan kita semakin tunduk kerana ilmu yang memberikan pencerahan itu tengok berjaya dikembalikan hanya dalam tempoh 3 tahun. Walhal pada ketika itu sudah diperintah selama 200 tahun. Kita baca sejarah sikit tentang tu kan. Ini satu perkara yang kita nak kena uruskan betul-betul. Hari ini kita nak kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Betul. Kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, kena tahu juga tentang adabul ikhtilaf. Dan kalau kami di universiti dulu belajar tentang macam mana adab untuk berbeza pandangan. Dan kita tidak mahu jadi peristiwa trauma syariat. Yang trauma syariat ni panjang kita nak bincangkan. So itu yang kedua menyebabkan bila kita baca ayat ini, semakin saya kenal Allah, saya kenal tak Allah ataupun
kita semakin berilmu, semakin tunduk ataupun semakin bertanduk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So ayahanda bonda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai pada malam ini 7 persoalan. So kita dapat 7 persoalan untuk 2 ayat, sebahagian daripada halaman ke-14 ini. Mudah-mudahan dengan 7 persoalan ini sebenarnya nanti saya yakin ayahanda bonda dah ikuti bersama dengan Tuan Fazrul Ismail sebelum ini. Sudah ada banyak persoalan itu menyebabkan nanti bila lihat persoalan demi persoalan itu dah semakin mahir. Dan mahir itu menyebabkan nanti bila kita baca Al-Quran kita rasa semakin dia rasa seronok lagi. Dan mahir itu menyebabkan tengok mencapai kepada tujuan, itu yang penting. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan 7 persoalan ini insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya fikir kita ada berbaki 4 minit lagi. Kalau ada apa-apa persoalan ataupun saya kembalikan semula kepada bonda raja kita insya-Allah. Silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Ustaz. Saya pula tak pakai hijab dah. Terima kasih. Best lah Ustaz kupaskan macam tu, dah dekat-dekat dengan tadabbur tazakur dah. Baik. Okay. Dah dekat dengan tazakur. Dah dekat dah. Dah boleh faham dah tu. Tinggal lagi tazakur tu dia lebih kepada apakah ilmu yang kita dapat, bagaimanakah kita nak perbetulkan diri kita, apakah yang patut kita doa kan. Kalau Ustaz masukkan itu dah jadi tazakur terus sekali. Ustaz memang bagus sangat-sangat. Kami di Al-Ish Qiraat Center mengucapkan ribuan terima kasih. Dan nanti kita untuk the next ini Ustaz nak start pukul 9 ke nak 9.15 ke, sebab dah lewat sangat kita punya Isya sekarang. Kalau dapat dipertimbangkan untuk dilewatkan sedikit sebab Isya kita agak lewat sekarang ni kan. Saya terkejar-kejar juga nak balik masjid. Okey, kalau 9.15 lah insya-Allah kita mulakan 9.15. Boleh Ustaz? Insya-Allah, insya-Allah. Much better insya-Allah. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Pertama Tuan Raja. Dengan ini tamatlah kita punya sesi untuk tadabbur dengan Ustaz Hafiz, minta maaf. Hafiz dah banyak sangat kan. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi dengan Ustaz Hafiz pada minggu hadapan hari Selasa juga, tetapi jam 9.15. Insya-Allah. Ya, kita ucapkan terima kasih juga kepada semua hadirin dan kita harap minggu depan mengajak kawan-kawan dan saudara mara masuk. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk nota nanti Anda sharekan dengan Bonda Raja ya, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz, bila Ustaz share nanti kita akan masukkan di dalam Telegram yang namanya Khazanah Al-Ish Qiraat Center. Siapa pun boleh akses benda tu sebab free, program ni pun free untuk orang ramai. Okey, baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.